Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Balkis binti Muhammad Al-Faizal. Saya akan membentangkan tugasan 3 kajian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah, iaitu pelajar diminta untuk membentangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan puisi ciptaan sendiri, iaitu satu daripada aspek seni bahasa di SKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah tahap 2 yang mengintegrasikan nilai murni, elemen pengisian kurikulum dan kemahiran teknologi digital untuk melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Okey, sebelum saya menjurus kepada soalan, saya akan menerangkan apa itu elemen pengisian kurikulum. Okey, menurut dokumen standard dan prestasi di SKP tahun 6, pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum sebagai unsur yang patut diserapkan dalam setiap mata pelajaran. Elemen merentas kurikulum ini merupakan nilai tambah yang perlu diserapkan dalam proses PDP oleh guru kepada murid. Selain guru tu perlu menerapkan standard kandungan yang sudah terdapat dalam dokumen standard sekolah rendah. Kemudian rasionalnya penerapan elemen pengisian kurikulum adalah untuk melahirkan modal insan yang berketerampilan, modal insan yang diharapkan oleh FPK yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Okey, pada umumnya elemen pengisian kurikulum terbagi kepada 10, iaitu ilmu, kemahiran, nilai murni, patriotisme, peraturan sosial budaya, sains dan teknologi, pendidikan alam sekitar, kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan TMK. Okey, sebelum saya menjurus lagi kepada soalan, saya akan menerangkan dulu apa maksud nilai murni dan juga teknologi digital. Okey, nilai murni menurut Majid pada tahun 2012. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai pelakon yang baik, beradab dan bertata susila dalam hubungannya sesama manusia, alam dan juga Tuhan. Nilai yang terdapat dalam diri seseorang ini terbina melalui faktor dan situasi yang pelbagai di sepanjang proses kehidupan individu. Dalam erti kata lain, nilai murni ini adalah nilai-nilai yang baik, macam bersopan santun, hormat menghormati, bekerjasama, dan nilai-nilai ini diperoleh melalui faktor dan situasi yang pelbagai. Okey, dan dalam konteks pembelajaran, macam penerapan nilai murni dalam proses PDP kan. Okey, itu adalah faktor dia. Murid tu dapat nilai murni daripada proses pembelajaran dalam kelas. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud teknologi digital. Secara umumnya, teknologi digital adalah satu sistem komunikasi yang berasas komputer atau dikenali sebagai computer-based communication system. Dengan lahirnya teknologi digital seperti ini, maklumat boleh disampaikan atau disebarkan sama ada kita menghantar atau menerima melalui peralatan teknologi digital seperti telefon pintar, komputer riba, pada bila-bila masa secara pantas dan juga cepat. Dan teknologi maklumat dan komunikasi pula merupakan salah satu teknologi digital yang semakin berkembang dan digunakan secara meluas dan di serata dunia. Seterusnya, menjurus kepada soalan, iaitu bagaimana nilai murni dan teknologi digital ini mampu melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, murid yang berakhlak mulia. Okey, yang pertama sekali kita menjurus kepada nilai murni. Kita harus mengetahui bahawa aspek keseimbangan dalam pendidikan adalah amat penting dan dituntut. Dan ini juga dinyatakan oleh Hashim, iaitu penerapan nilai-nilai murni tidak terhad kepada pelajaran pendidikan Islam, pendidikan moral ataupun pendidikan sivik dan keluarga negaraan sahaja, tetapi perlu diterapkan melalui semua mata pelajaran yang diajar oleh guru. Okey, sebabnya contohnya lah dalam konteks pembelajaran bahasa Melayu, guru ni dia menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan murid, di mana murid-murid ni dibahagikan kepada kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan. Dan dalam kumpulan tersebut, murid-murid akan bekerjasama dan itu merupakan salah satu nilai bekerjasama, bertoleransi, berfikir secara rasional untuk mencapai satu objektif. Jadi secara tak langsung nilai murni ini dapat diserapkan dalam proses PDP. Okey, seterusnya poin di mana pendidikan nilai
sangat penting bagi membanteras gejala dan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Okey, menurut satu pembacaan saya dalam sebuah jurnal, okey, negara terbit matahari iaitu Jepun yang merupakan negara yang terkenal dengan kepandaian mencipta teknologi tinggi. Namun kadar kematian yang dicatatkan di dalam negara tersebut adalah sangat tinggi. Negara Jepun ni terkenal dengan simptom karoshi iaitu kematian akibat terlalu teruk bekerja. Okey, kerana apa? Sebab mereka ni macam terlalu memfikirkan objektif tu tanpa menerapkan nilai-nilai seperti bekerjasama, bertolak ansur, sehingga dia membebankan diri dia sendiri. Sebab kan ada slogan peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dan hal ini membimbangkan apabila secara globalnya dianggarkan seramai 2.5 juta manusia telah membunuh diri kerana kerja dan 60% daripada kes tersebut berlaku sendiri di Asia Tenggara. Dan ini amat membimbangkan apabila ia akan meruntuhkan sistem kekeluargaan, masyarakat dan juga negara kita. Seterusnya, teknologi digital dikatakan memberi keseronokan belajar kepada murid-murid. Keseronokan belajar ini pula akan memberi motivasi kepada murid-murid untuk terus mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Selain daripada itu, murid juga akan lebih jelas tentang suatu konsep yang disampaikan oleh guru kerana penggunaan media yang lebih jelas akan memudahkan pemahaman murid tentang suatu konsep. Sebagai contoh, guru menggunakan pengisian PowerPoint untuk menerangkan murid tentang satu intisari pembelajaran. Kemudian, murid juga dapat memperoleh pelbagai ilmu dan pengalaman melalui teknologi pendidikan seperti penerokaan terhadap satu topik melalui internet atau penggunaan video interaktif yang dapat memberi pengalaman baharu kepada mereka. Contohnya dalam satu topik pembelajaran, guru memberi satu soalan dan murid-murid diminta untuk meneroka jawapan tersebut di dalam laman web. Dan secara tak langsung murid-murid akan menjumpai maklumat-maklumat baharu yang dapat memberi kesedaran mereka tentang satu-satu nilai, dan lantaran perkara ini dapat memupuk modal insan yang berakhlak mulia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azlin binti Muhammad Puzi. Jadi hari ini saya akan meneruskan pembentangan rakan saya bagi melafazkan pantun teka-teki buah-buahan. Pergi ke pasar dengan bapa, mata melilau ke sana ke sini. Berbentuk bujur, berambut pula, gemar dimakan oleh kami. Buah rambutan. Cantik molek, bersihnya muka, disapu bedak, ayunya lagi. Kulitnya hitam, putih isinya, sungguh manis bila dirasai. Buah apa? Buah manggis. Takut dipegang, berduri tajam pula, bila dirasa enak sekali. Kulit keras, kuning isinya, raja buah gelaran diberi. Buah durian. Jalan-jalan ke rumah ibu, pokok di tepi lebat buahnya. Ketika matang, berwarna hijau, tersuhur sebagai buah Malaysia. Buah mangga. Selepas sekolah, pulang ke kota, melihat buah air liur ditelan. Badannya penuh dengan mata, dikenali sebagai satu tumbuhan. Buah nanas. Dan akhir sekali, buahnya berwarna kuning pekat, mudah dikupas, panjang bentuknya. Buahnya muda, rasanya kelat, buah tempatan terkelah nama. Buah pisang. Jadi seterusnya saya akan menjelaskan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 6, iaitu yang diberikan fokus atau penekanan dalam pembentangan hari ini. Yang pertama adalah tema. Temanya ialah pantun teka-teki dalam bidang kesusastraan. Seterusnya adalah tajuknya buah-buahan tempatan.
Kemudian, standard kandungan bagi rancangan pengajaran harian ini adalah melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Manakala standard pembelajarannya adalah melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut. Jadi, standard kandungan dan standard pembelajaran ini adalah penting bagi memandu ataupun sebagai panduan dan rujukan kepada guru-guru bahasa Melayu untuk merancang aktiviti bagi mencapai matlamat pembelajaran dan memberi kesan yang baik kepada murid-murid. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara terperinci. Yang pertama adalah set induksi yang diperuntukkan selama 5 minit sahaja. Tayangan video animasi bertemakan buah-buahan akan ditayangkan kepada murid-murid yang bertajuk Pulau Buah. Aktivitinya yang pertama adalah murid menonton video animasi bertemakan buah-buahan. Yang kedua, murid dan guru bersoal jawab tentang tayangan video. Selepas tayangan video ditayangkan, guru akan mengutarakan beberapa soalan. Sebagai contoh, nyatakan jenis buah yang terdapat dalam video ini. Jadi, murid-murid akan memberikan jawapan. Contoh-contohnya adalah buah rambutan, buah manggis atau buah pisang. Yang mana buah-buahan tempatan yang diberikan fokus dan diberikan penekanan. Kemudian, murid dan guru berbincang tentang video serta menghubung kait dengan isi pelajaran pada hari ini. Jadi, guru akan membimbing murid-murid berkenaan video tersebut serta membuat hubung kait tentang isi pelajaran pada hari ini, iaitu bertemakan buah-buahan tempatan. Jadi, bahan bantu mengajar yang digunakan untuk set induksi adalah komputeribel, projektor dan pembesar suara. Manakala elemen yang diberikan penekanan adalah teknologi maklumat dan komunikasi TMK menggunakan video Pulau Buah yang ditayangkan. Kemahiran berfikir untuk murid-murid adalah penilaian dan menghubung kait. Murid-murid menilai setelah menonton video yang ditayangkan serta membuat hubung kait dengan isi pelajaran pada hari ini. Kecerdasan pelbagai adalah kecerdasan muzik. Cara belajar adalah mengumpul dan memproses maklumat. Setelah video ditayangkan, guru mengutarakan beberapa soalan, murid-murid akan mendapat maklumat baharu serta memproses maklumat tersebut. Kemahiran insaniah yang ditekankan adalah kemahiran komunikasi di mana murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru. Dan akhir sekali, nilai-nilai yang diterapkan adalah keberanian, kerajinan dan kesungguhan. Keberanian, murid-murid berani untuk menjawab soalan walaupun tidak tahu sama ada jawapan itu betul ataupun tidak. Kemudian kerajinan dan kesungguhan, murid-murid rajin untuk menonton video, untuk memahami, bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang ingin dipelajari pada hari itu. Jadi itu merupakan set induksi. Seterusnya langkah 1 yang diperuntukkan selama 25 minit sahaja, penerangan guru mengenai teks pantun. Okey, untuk langkah ini, guru akan memaparkan slide mengenai konsep pantun dan ciri-ciri pantun. Sebagai contoh konsep pantun. Pantun adalah puisi Melayu tradisional yang diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya, ciri-ciri pantun adalah pantun merupakan teks berangkap. Dia tidak akan sempurna sekiranya satu baris sahaja. Dan pantun terdapat pembayang serta maksud. Kemudian penekanan diberikan mengenai pantun teka-teki, yang mana pantun teka-teki ini memerlukan daya kognitif murid-murid untuk mengetahui jawapan ataupun isi tersirat yang terkandung dalam teks pantun itu. Yang pertama, konsep dan ciri-ciri pantun diterangkan oleh guru kepada murid-murid secara terperinci menggunakan slide, paparan slide. Kemudian, teks pantun teka-teki diedarkan kepada murid-murid. Setelah guru membincangkan tentang konsep dan ciri-ciri pantun, itu adalah memberi kemudahan untuk murid-murid memahami dengan lebih jelas, ataupun pada awalnya murid-murid dapat mengetahui, okey, ini adalah konsep, ini adalah ciri-ciri. Kemudian dengan langkah seterusnya, murid-murid diminta membaca teks pantun secara mentalis. Mereka perlu memahami dengan lebih terperinci apakah yang terkandung dalam teks pantun itu. Kemudian demonstrasi guru melafaz
pantun dengan intonasi dan sebutan yang tepat. Guru perlu membuat demo bagaimana untuk melafazkan pantun seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kemudian, beberapa orang murid dipilih secara rawak untuk melafaz pantun dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. Setelah membuat demo, guru perlu memilih beberapa orang untuk melafazkan pantun. Jadi, memberi kemudahanlah untuk murid-murid bagaimana untuk melafazkan pantun dengan baik. Bahan bantu mengajar yang digunakan untuk langkah ini adalah komputer riba, slide dan teks pantun. Kemahiran berfikir adalah menghubung kait, bagaimana mereka untuk menghubung kait penerangan guru dengan teks pantun yang diberi. Okey, ini adalah apa yang diterangkan oleh guru. Untuk diaplikasikanlah dalam pembelajaran pada hari itu. Kemudian, cara belajar adalah mengumpul dan memproses maklumat serta melafaz pantun. Kecerdasan pelbagai yang digunakan adalah interpersonal dan verbal linguistik. Interpersonal di mana murid perlu membaca teks pantun secara mentalis dan verbal linguistik ketika murid melafazkan pantun. Kemahiran insaniah yang ditekankan adalah pemprosesan maklumat dan kemahiran komunikasi. Nilai yang diberikan adalah berdikari dan bersungguh-sungguh. Murid ini berdikari ketika mereka memahami pantun itu dengan sendiri, tanpa bimbingan guru. Dan kesungguhan mereka untuk memahami pembelajaran yang disampaikan pada hari itu. Jadi, rumusannya hari ini adalah selain daripada elemen kurikulum yang diterapkan pada rancangan pengajaran harian RPH, elemen merentas kurikulum perlu ditekankan iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, nilai-nilai dan elemen bernilai tambah yang lain supaya murid-murid bukan sahaja mendapat pengetahuan, malah mendapat nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Rishi Basani, anak perempuan Gunalinggam, akan membentangkan bahagian yang bermula dari langkah 2 dan penutup yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian yang direka oleh kumpulan saya beserta dengan rumusan bagi keseluruhan pembentangan kami dan rujukan. Baiklah, kita bergerak kepada aktiviti yang akan dilaksanakan dalam langkah 2. Aktiviti yang akan dilaksanakan dalam langkah 2 akan mengambil masa selama 25 minit. Isi pelajaran bagi langkah 2 ini ialah pembentangan pantun teka-teki oleh murid-murid dalam kumpulan secara gallery walk. Baiklah, aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi langkah 2 ini ialah akan dilaksanakan seperti ini. Pertama sekali, murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan guru mengedarkan sehelai kertas majung kepada ke-6 kumpulan tersebut. Seterusnya, guru akan membahagikan 6 rangkap pantun tersebut kepada ke-6 kumpulan tersebut. Maksudnya, rangkap 1 dibahagikan kepada kumpulan 1, rangkap 2 kepada kumpulan 2, rangkap 3 kepada kumpulan 3 dan selanjutnya. Seterusnya, murid-murid diberi masa 10 minit untuk melakarkan maksud bagi pantun teka-teki tersebut dalam peta iting di atas kertas majung. Selepas menyediakan penjelasan bagi pantun yang dibahagikan dalam kertas majung, guru memberi arahan untuk menampal kertas majung tersebut di sudut yang telah dilengkapkan dalam kelas. Murid-murid dalam setiap kumpulan perlu memilih salah seorang daripada mereka untuk menjadi pembentang dalam aktiviti gallery walk tersebut. Murid-murid selain daripada menjadi pembentang dalam aktiviti gallery walk tersebut perlu bergerak ke sudut lain mengikut pusingan jam. Pembentang yang dipilih tadi akan kekal dalam sudut mereka sehingga kumpulan baru muncul. Baiklah, dalam aktiviti ini, pembentang tersebut akan menjelaskan pantun teka-teki tersebut secara terang-terangan bagi memudahkan kumpulan tersebut untuk meneka jawapan bagi pantun teka-teki tersebut. Selepas meneka jawapan bagi pantun teka-teki tersebut, murid-murid di setiap kumpulan perlu memberi komen bagi ke-6 pembentang yang telah menjelaskan pantun teka-teki tersebut dalam kertas kecil yang telah disediakan. Baiklah, bahan bantu mengajar yang telah digunakan dalam langkah 2 ini ialah kertas majung, teks pantun teka-teki beserta dengan pen marker.
Kemahiran berfikir yang telah dikaitkan dalam angka 2 ini ialah menghubungkan pengalaman, menjana idea, menilai dan mengenal pasti. Menilai dan mengenal pasti yang telah digunakan dalam angka 2 ini ialah meneka jawapan bagi pantun teka-teki yang telah dijelaskan oleh rakannya. Seterusnya, cara belajar yang telah digunakan dalam angka 2 ini ialah memproses maklumat, melaporkan maklumat dan merumuskan maklumat. Kemahiran pelbagai yang telah dikaitkan dalam angka 2 ini ialah interpersonal, kemahiran kinestetik, verbal linguistik dan visual ruang. Kemahiran insaniah yang telah diterapkan pula, kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kemahiran kerja berpasukan, kita lihat dalam aktiviti galeri waktu, dan pengurusan maklumat. Baiklah, kita bergerak kepada nilai yang telah diterapkan dalam aktiviti langkah 2 ini. Semangat bekerjasama, keberanian, kerajinan, rasional berserta dengan hormat menghormati. Ini merupakan penjelasan bagi aktiviti yang telah akan dilaksanakan langkah 2. Baiklah, kita bergerak kepada penutup bagi rancangan pengajaran harian yang telah direka oleh kami. Penutup bagi rancangan pengajaran harian ini akan mengambil masa selama 10 minit. Penutup bagi rancangan pengajaran harian ini telah dibahagikan kepada 2 penutupan, iaitu penutupan kognitif dan penutupan sosial. Baiklah, kita melihat kepada penutupan kognitif. Penutupan kognitif iaitu penerapan nilai-nilai pelajaran berserta dengan rumusan isi pelajaran. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran pula, pertama sekali murid dan guru merumuskan isi pelajaran dengan bersoal jawab isi pelajaran sepanjang hari tersebut. Guru membuat refleksi dengan bertanyakan soalan kepada beberapa murid yang dipilih. Antara soalan yang ditanyakan oleh guru kepada murid tersebut ialah seperti soalan pertama iaitu menyenaraikan buah-buahan tempatan yang telah dipelajari. Soalan kedua iaitu menjelaskan kefahaman tentang pantun teka-teki tersebut. Baiklah, kita bergerak kepada penutupan sosial. Jika dilihat dalam penutupan sosial, pujian atas usaha dan kejayaan murid-murid. Seterusnya, melafazkan pantun teka-teki buah-buahan tempatan dengan iringan muzik. Pertama sekali, guru dan murid-murid bersama-sama melafazkan pantun teka-teki tersebut dengan iringan muzik. Iringan muzik akan dipasangkan oleh guru dalam komputer riba. Akhir sekali, guru mengakhiri pelajaran dengan mengedarkan buah-buahan tempatan kepada setiap kumpulan untuk dinikmati bersama-sama. Baiklah, kita bergerak kepada bahan bantu mengajar yang telah digunakan dalam penutup ini. Bahan bantu mengajar yang digunakan dalam penutup ini ialah audio muzik, iaitu iringan muzik bagi melafazkan pantun teka-teki tersebut, komputer riba, dan teks pantun teka-teki. Kemahiran berfikir yang telah dikaitkan dalam penutup ini ialah menghubungkan pengalaman. Seterusnya, cara belajar ialah merumuskan maklumat. Merumuskan maklumat ini kita dapat lihat yang guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid-murid agar untuk mengetahui bahawa murid itu memahami isi pelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, kemahiran pelbagai yang telah dikaitkan ialah verbal linguistik, interpersonal dan muzik. Kemahiran insaniah pula, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Nilai yang telah diterapkan ialah hormat menghormati, keberanian dan kerajinan berserta dengan semangat kerjasama. Ini merupakan langkah 2 dan penutup bagi rancangan pengajaran harian telah direka oleh kami. Baiklah, kita bergerak kepada rumusan bagi keseluruhan pembentangan kita pada hari ini. Baiklah. Rumusannya ialah sudah terang lagi bersuluh. Penghasilan aktiviti dari segi aspek seni bahasa iaitu pantun teka-teki dapat menyemarakan minat murid-murid dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya, dalam ini bermaksud dengan melaksanakan aktiviti pantun teka-teki ini dapat mengelakkan kebosanan murid dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, murid-murid dapat menumpukan perhatian mereka dengan penuh semangat dalam sistem pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.
Bukan itu sahaja. Dalam membina rancangan pengajaran harian, beberapa aspek perlu diterapkan agar pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan oleh guru di dalam kelas berjalan lancar dan sistematik. Antara aspek yang perlu diterapkan ialah seperti nilai murni, elemen-elemen pengisian kurikulum, kemahiran teknologi digital, bahan bantu mengajar berserta dengan lembaran kerja. Baiklah, aspek-aspek ini dapat menghasilkan satu aktiviti yang efisien dan sempurna semasa guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kalau jika kita lihat ini, dalam rancangan pengajaran harian telah direka oleh kita, dapat disimpulkan kita telah menterapkan nilai murni, kemahiran berfikir, kemahiran insania agar murid-murid pada masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran berfikir, nilai dalam diri mereka. Namun, jangan dilupakan nilai-nilai murni yang menjadi asas pembentukan nilai moral dan beretika dalam diri murid. Baiklah, kita dapat dikaitkan dengan aktiviti galeri walk tersebut. Melalui aktiviti galeri walk tersebut, murid-murid dapat meningkatkan nilai semangat bekerjasama. Semua murid akan mendapat peluang untuk membuat aktiviti tersebut. Baiklah, kita melihat, saya akan menunjukkan rujukan yang telah digunakan oleh kami dalam rujukan tu tidak dapat ditunjukkan. Nanti rujukan tu akan dipaparkan dalam slide. Baiklah, di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jari 10, salah dan silap mohon maafkan. Sekian, terima kasih.